qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi pengajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin. Okey, baik. Kita sambung, kita masih lagi dalam bab yang ke-140. Kita masih lagi dalam bab 140. Bab tentang minta izin, bab tentang minta izin dan ada adabnya. Bab tentang minta izin dan ada adabnya. Okey. Hadis yang pertama tu kita tak baca lagi hadis kan? Kita dah baca ayat Quran kan? Betul kan? Okey. Dia kalau kat sini hadis nombor 1, tapi kalau ikut kiraan dia daripada awal, hadis yang ke-870. Okey, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidhanu thalathun fa in udhina laka wa illa farji' muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, minta izin tu 3 kali. Al-istidhanu thalathun, minta izin ialah sebanyak 3 kali. Sekiranya fa in udhina laka, sekiranya diizinkan kepada engkau, maka masuklah. Sekiranya diberi izin kepada engkau, maka masuklah. Wa illa, sekiranya tidak, farji', maka kembalilah engkau. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Sebelum ni kita bincang berkenaan dengan bab bagi salam. Bab memberi salam, taslim, bagi salam lah, ucapan salam. Satu lagi ialah minta izin. Satu lagi ialah minta izin. Bagi salam dan minta izin ialah 2 sunnah yang berlainan. Bagi salam satu sunnah, minta izin ialah satu sunnah yang lain. Bila satu orang datang untuk jumpa satu orang, maka bila mula-mula jumpa, sunnah berjumpa ialah bagi salam. Assalamualaikum, tu sunnah bila berjumpa. Kemudian bila nak, kalau contoh kata dia duduk dalam rumah ataupun dia duduk dalam bilik, maka waktu tu selain daripada sunnah bagi salam, ialah dituntut, maknanya disunatkan apa dia? Bahkan maknanya kalau dia tertutup, dalam keadaan tertutup, bahkan wajib untuk minta izin. Mana kalau nak jumpa dia kat dalam. Jadi bagi salam ialah sunnah berjumpa. Bahkan juga bagi salam ni ialah nak bagi tahu kita datang. Bagi salam. Ialah antara hikmah dia, bagi salam bagi tahu kita datang. Dan juga ialah bagi minta izin pula ialah sunnah untuk bertemu dengan seseorang. Kalau orang tu dalam tempat yang tertutup, orang tu dalam bilik yang tertutup, ataupun dia berada di dalam rumah yang tertutup, dalam rumah lah kan, jadi kena minta izin untuk jumpa dengan dia. Jadi Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin tu 3 kali je. Kalau bagi izin masuklah, kalau tak bagi izin maka kau boleh pergi. Ni sebenarnya hadis ni sebenarnya panjang, tapi sebelum saya ceritakan pasal hadisnya, maka kita bicara dulu berkenaan dengan apa yang maksud apa yang dimaksudkan dengan hadis ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila satu orang datang untuk jumpa dengan satu orang, maka sebelum jumpa orang tu, maka dituntut minta izin. Minta izin macam mana? Boleh saya masuk? Boleh saya jumpa? Boleh saya masuk? Itu ialah minta
izin. Jadi minta izin tu berapa kali? Ialah sebanyak 3 kali. Okey, para ulama ada bincangkan minta izin 3 kali itu adakah kena mesti 3 kali? Kalau lebih 3 kali, adakah boleh ataupun tidak? Kalau lebih 3 kali, adakah boleh ataupun tidak? Baik, sebahagian ulama berpendapat, macam contohnya, sebahagian ulama berpendapat, macam sebahagian ulama dalam mazhab Maliki, mereka berkata bahawa minta izin tu hanya 3 kali je. Lepas 3 kali, kalau tak ada jawapan, balik lah. Tak boleh lebih. Tapi menurut ulama mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah, makna mazhab Syafi'i, mereka berkata minta izin tu 3 kali. Hadnya ialah hadnya itu kalau orang tu dah dengar. Ialah kalau orang tu dah dengar, dia dah dengar, kita kata, boleh saya masuk? Dia diam. Tapi dia dengar. Boleh saya masuk? Dia macam tak bagi jawapan. Pada dia dengar. Dan kita tahu dia dengar. Tapi lepas tu, sampai 3 kali tak bagi jawapan, maka waktu tu baru 3 kali je. Tapi kalaulah contoh kata dah 3 kali, tapi rupa-rupanya kita dapat tahu bahawa ada permintaan kita tu dia tak dengar. Kan? Maka waktu tu boleh lebih daripada 3 kali. Faham tak? Contoh kadang kan, orang kata, macam kadang kita bagi salam, Assalamualaikum. Kadang salam pertama tak dengar. Assalamualaikum, dia tak dengar. Salam kedua baru dia dengar. Salam ketiga kadang baru dia dengar. Macam tu juga bila kita minta izin, kadang-kadang boleh kata yang pertama atau kedua dia tak dengar. Kali ketiga tu baru dengar. Ya apa? Kan? Dia tahu, boleh saya masuk? Dia pun tak apa jelas lagi. Jadi kalau dia kurang dengar, maka kita boleh lebih daripada 3 kali. Maka ini menurut ulama mazhab Syafi'i. Okey. Kalau bagi izin, maka masuk. Kalau tak bagi izin, maka baliklah. Kan? Balik maknanya tak payahlah lagi paksa dia untuk kita nak masuk dalam rumah dia. Kan? Kadang kalau contoh kata dia diam, tak bagi izin, maka kita faham lah dia tak nak jumpa dengan kita. Kan? Okey. Biasanya kalau orang tu datang tak ada tujuan, kadang tak adalah orang nak bagi orang tak ada nak jumpa. Tapi kadang ada orang datang kadang dengan satu tujuan yang kadang orang tu mungkin tak selesa. Mungkin pada pandangan dia tak selesa. Maka kadang menyebabkan dia tak nak jumpa orang tu. Kan? Kadang nampak macam orang yang datang macam nak minta derma je. Maka dia pun tak nak lah buka pintu. Tak nak jumpa. Jadi orang tu bagi 3 kali, pergi ya. Kan? Ataupun, yelah mungkin ada kadang-kadang dia tak nak jumpa, maka tak payah. Kita lebih dari 3 kali, maka boleh pergi. Okey, baik. Selesai. Kemudian hadis ni sebenarnya ialah dalam dia sebenarnya cerita dia lagi panjang. Hadis ni riwayat Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Satu kali Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu tu jadi khalifah. Jadi bila Sayyidina Abu Musa datang untuk jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu Sayyidina Abu Musa datang, beliau datang bagi salam dan minta izin 3 kali. Sayyidina Umar tak dengar. Dan lepas tu Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu yang riwayatkan hadis ni, beliau pun balik. Lepas tu Sayyidina Umar baru dapat tahu, oh tadi Abu Musa dia datang dan dia nak jumpa aku. Sayyidina Umar memanggil dia. Bila Abu Musa datang, maka Sayyidina Umar tadi apa hal kau datang? Ada cerita apa datang? Ada hajat apa datang? Kemudian lepas tu kenapa kau balik? Jadi Sayyidina Abu Musa pun riwayatkan hadis ni. Sayyidina Abu Musa kata, tadi aku datang satu hajat, tapi bila aku bagi salam, aku minta izin untuk masuk. Jadi lepas dah 3 kali, engkau tak bagi jawapan, maka aku pun pulang. Sebab Nabi bagi tahu, sebab beliau beritahu, sebab Nabi bagi tahu bahawa minta izin tu 3 kali. Kalau tak dibagi izin, tak dapat jawapan, maka aku pun balik. Maka baliklah kamu, maka aku pun balik. Bila dengar Sayyidina Abu Musa bagi tahu tu hadis Nabi, tapi Sayyidina Umar tak tahu hadis ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak tahu hadis yang minta izin ke 3 kali. Yalah, walaupun beliau rapat dengan Nabi, tapi ada juga sebahagian hadis beliau tak tahu. Sayyidina Umar pun kata, betul ke kau cakap ni daripada Nabi? Sayyidina Umar macam terkejut. Ada hadis ni? Itulah lebih kurang. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun kata, Abu Musa, kalau engkau tak bawa saksi engkau pada hadis ni yang bahawa ini Nabi bagi tahu, aku akan hukum kau. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu maknanya orang yang begitu tegas kan. Bab hadis Nabi beliau
tak ni. Sebab beliau takut kot-kot mungkin Abu Musa, yelah sebenarnya pun tak mungkin, tapi cuma beliau nak pastikan. Takut Abu Musa reka cerita ke? Kan? Tapi sahabat pun takkan buat macam tu. Tapi beliau nak pastikan. Abu Musa radhiyallahu anhu pun takut. Sebab beza dia Sayyidina Umar dengan Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa ni kalau pangkat dengan Sayyidina Umar ni pangkat macam ialah jauh beza umur, 40 tahun atau 30 tahun. Sayyidina Umar jauh lebih tua daripada Abu Musa. Jadi seolah-olah Sayyidina Umar dengan Abu Musa pun pangkat pakcik. Tapi satu lagi sahabat semua gerun dengan Sayyidina Umar. Orang dia garang. Dan memang orang ni pun besar, orang Sayyidina Umar anu. Itu bila tentu Abu Musa pun dah mula takut. Dia tak habislah aku kalau aku tak dapat bawa bukti, siap aku lepas ni. Sayyidina Umar cari aku, saya aku kena pukul, kena hukum dengan dia. Sebab kerana Sayyidina Umar begitu habis berhadis Nabi. Sayyidina Abu Musa pun pergi kelang kabut. Tiba-tiba jumpa dengan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ni pun satu orang sahabat yang muda, dan beliau dengan Abu Musa umur dekat-dekat. Ketika Nabi wafat, dua-dua orang sahabat ni umur lebih kurang sekitar 20 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Dua-dua muda lah. Baik. Jadi Abu Sa'id tanya, "Apa hal kau ni? Aku nampak kau tengah gelisah. Takut-takut, apa cerita ni?" Jadi beliau pun cerita kan bahawa sekian kisah. Sayyidina Umar minta pada aku bawa bukti. Abu Sa'id berkata, "Ya betul, aku pun pernah dengar hadis yang sama daripada daripada Nabi SAW." Maka Abu Musa kata, "Jom, bantu aku pergi jumpa Umar. Engkau jadi saksi bahawa kau juga pernah dengar hadis Nabi." Bila jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Sa'id pun radhiyallahu anhu pun menjadi saksi bahawa Nabi SAW mengucapkan hadis tersebut, bersabda hadis tersebut. Lepas tu Sayyidina Umar pun percaya. Tapi Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu kata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, engkau janganlah jadi azab pada orang. Maknanya engkau janganlah susahkan orang sampai macam tu sekali." Sayyidina Umar kata, "Sebenarnya aku nak betul-betul pastikan itu hadis ataupun tidak. Aku ada nak pastikan. Aku tak nak supaya orang mudah-mudah untuk mereka-reka hadis Nabi SAW. Tapi sebenarnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat begini ialah kerana Sayyidina Umar ni sahabat Nabi yang hampir. Jadi secara umumnya, mana-mana hadis beliau tahu secara umumnya. Tapi bila dengar hadis ni, beliau first time dengar, kerana itu beliau nak dapatkan kepastian berkenaan dengan hadis Nabi SAW ini. Okey? Sayyidina Abu Musa kata, "Wahai Umar, janganlah kau jadi azab kepada sahabat Rasulullah SAW." Sayyidina Umar kata, "Sebenarnya aku nak pastikan betul-betul." Kan? Itu hadis pasal minta izin ni. Okey, baik. Mana ini hadis yang kita baca ni ialah potongan daripada hadis panjang. Hadis asalnya panjang dalam Bukhari Muslim. Tapi ini dipotong ialah kerana nak bawa bab minta izin ni saja. Okey, sambung. Mu'an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-istidanu min ajli al-basar." Muttafaqun alaih. Innama ju'ila al-istidanu min ajli al-basar. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad ni Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hanya sahaja ju'ilal isti'dzan, dijadikan minta izin itu min ajlil basar, kerana mata, kerana pandangan mata. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hanya sahaja diperintahkan minta izin itu ialah kerana pandangan mata. Min ajlil basar, kerana pandangan mata. Maknanya disyariatkan minta izin kerana pandangan mata. Okay, apa nak bagi tahu dalam hadis ni? Ialah nak bagi tahu minta izin ni ialah disyariatkan supaya kita juga selain daripada masuk, ialah pandangan kita juga tak boleh masuk dalam rumah selagi tak minta izin. Selagi tak minta izin. Tak boleh, jangan pandangan kita tak boleh masuk dalam rumah selagi tak minta izin. Kalau diizinkan, maka barulah kita boleh masuk. Baru boleh masuk dan juga boleh tengok. Jadi bermakna satu orang, sebagai contoh, kalau dia tak diizinkan masuk,
belum diizinkan masuk, maka dia juga tak boleh pandang dalam rumah tu, kawasan dalam. Kalau dia diizinkan masuk, maka barulah dia boleh masuk dan boleh pandang dalam rumah. Boleh faham? Jelas tuan-tuan? Kan? Ni kadang biasa berlaku tak? Biasa, bahkan selalu berlaku. Kadang-kadang kita datang rumah orang, Assalamualaikum, kita nak masuk. Dia ada sliding door ataupun tingkap, kita dah jenguk kat dalam. Kita tengok. Ni hukum ni adalah haram. Hukum haram. Sebab kadang-kadang dalam rumah tu, ada kadang anak dara dia, bukan anak dara lah, orang perempuan benda-benda haram kat dalam. Maknanya kita haram nak tengok. Kerana wanita kat dalam rumah tak pakai tudung. Tak ni. Kan? Jadi, kerana itu, minta izin kerana pandangan mata. Maksud nak bagi tahu, untuk nak pandang pun kena minta izin. Jadi, sebab itu bila kita datang rumah orang, maka jangan jenguk selagi tak diizinkan untuk masuk. Jangan jenguk. Kadang-kadang ada tingkap dia terbuka. Kan, kita ni, kita pergi jenguk. Kan, kadang jengah kepala siap. Buka tingkap dia, ada orang tak? Kan, kadang-kadang berlaku. Kan, kadang-kadang berlaku. Bukan kadang-kadang, bahkan selalu. Kadang-kadang ada orang, macam contoh kat rumah-rumah kat kampung. Orang yang duduk kampung ni, kadang-kadang orang rapat. Walaupun tak saudara, tapi rapat. Kadang-kadang dia bila masuk, datang rumah orang tu, dia main terus masuk je. Jadi kadang-kadang, orang tu ada keluarga perempuan, kerana dalam keadaan tak tutup aurat. Kita masuk. Maka kerana itu, hukum dia haram. Atau kadang ada lubang apa, kan kita pergi jenguk. Kan, ada dalam hadis yang lain, bahawa satu orang sahabat, dia datang rumah Nabi SAW. Bila datang rumah Nabi, dia datang minta izin nak masuk. Sebelum minta izin masuk, dia jenguk rumah Nabi. Dia jenguk ikut mana? Ikut, macam ada celah-celah lubang kan? Rumah dulu bukan buat macam kita sekarang. Ada celah lubang tu dia jenguk. Nabi SAW, waktu tu Nabi ada sikat. Sikat rambut. Ada riwayat kata satu sikat, atau riwayat yang kata macam jarum. Jarum kat tangan Nabi. Nabi SAW, apa nama? Macam buat isyarat nak cucuk ke mata dia. Nabi tunjukkan buat isyarat nak cucuk ke mata dia. Ada Nabi beritahu, kalaulah aku cucuk mata kau kerana kau tengok dalam rumah, maka perbuatannya tak salah. Mana tak boleh dituntut. Itu adalah hadis. Maka para ulama kata satu orang, kalaulah sebagai contoh, dia jenguk rumah orang. Tuan rumah tu buat apa? Tuan rumah tu pergi cucuk mata dia. Mata dia cedera. Maka dari segi syariatnya, dia tak boleh untuk minta tuntut. Dia kata, kenapa cederakan mata aku? Kerana dia buat salah, cucuk. Dia pergi jenguk rumah orang. Jadi ini ialah perlu diambil berat supaya kita kalau tahu rumah orang, maka jangan mudah-mudah jenguk dalam rumah orang. Kan ni kadang biasa berlaku, kadang. Kita pergi jenguk kan, kadang-kadang biasa rumah orang ada sliding door. Kadang kita pergi jenguk, kalau jauh sliding door tu, kadang macam contoh sliding door hitam. Kalau dia siang, dia di luar tak nampak. Dan orang dalam pun dia aman, dia rasa tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau orang tu datang dekat-dekat, lagi-lagi bila siang, dia akan nampak dalam. Jadi kita kena faham, dia datang jangan pergi jenguk dalam rumah tu. Tapi ketuk lah. Ketuk kan, bagi syarat ke loceng ke apa ke. Ialah jangan terus pergi jenguk dalam, selagi tak bagi izin. Kemudian kalau dibagi izin, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau dah dibagi izin masuk dalam, maka juga bila kita bagi izin masuk dalam, mata kita juga jangan meliar tengok sana tengok sini. Kita dibagi izin sebagai contoh masuk untuk duduk ruang tamu. Tapi kita tak diberi izin sampai masuk ke dapur. Kan? Adatnya tu lah kan. Bila orang bagi izin kita masuk rumah, adakah dibagi izin sampai masuk dapur? Kita tak diberi izin sampai masuk dapur. Kita diberi izin ialah sampai ke ruang tamu. Maka jangan mata kita duduk meliar tengok sampai pergi ke dapur. Kan? Kadang dapur di belakang tu. Kita sengaja duduk dekat mana? Dekat tempat yang menghadap ke dapur. Kan? Tujuan dia nak jenguk anak dara dia. Kita aku dengar anak dara dia ramai ni. Maka dia pun nak duduk kat ni. Padahal dia boleh duduk situ. Maka kerana itu, antara adab ziarah rumah orang juga para ulama ada tulis, ialah duduk di mana tuan rumah selesa kita duduk mana. Maksudnya jangan main-main duduk pergi menghadap ke arah belakang. Kadang duduk di tempat yang kita tak nampak bahagian dalam rumahnya. Itu kadang antara adab bila kita datang rumah orang. Okey, sambung. Okey.
Itu. Ini kalau di negara kita, kadang-kadang kita tak ambil berat. Satu, kerana perkara ini tak ambil berat, ialah kerana masalah penjagaan aurat sendiri. Kalau orang kat luar pakai tudung pun tak, atau tak jaga aurat, maka apa dia nak fikir berkenaan dengan jenguk dalam rumah? Tapi kalau orang beragama, maka ambil berat perkara ni. Kan? Keluarga dia bertudung. Ni. Kalau orang tak pakai tudung, di dalam rumah, keluar rumah, dia tak kisah. Kan? Dia tak kisah. Kalau orang datang tengok, ternampak tudung, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang mana menjaga aurat, dia akan ambil berat. Jadi kita kena ambil berat lah. Kalau orang tu pakai tudung, tak pakai tudung, tu cerita nombor 2. Tapi kalau kita dah tahu rumah orang, maka kita jangan lakukan demikian. Tapi kalau kita pergi setengah negara, yang mana mereka ambil berat aurat. Macam saya dulu, belajar di Pakistan. Saya tak ingat, saya tak pernah ceritakan di sini, tapi saya pernah ceritakan di Surau Gedara 50. Itulah masa bulan 2 itu ada cerita sekali. Di Surau Gedara 50, kalau di Pakistan, ada kawasan, tak semua kawasan. Kawasan yang dihuni, yang masa penduduk dia kawasan orang Pushto. Petan. Orang Pushto. Di Pakistan ni secara umum, masyarakat Pushto, dia satu dia ada bangsa dia bangsa yang banyak jual kapet tu, jual perabot kat Malaysia, kat nilai 3 tu. Kebanyakan mereka ni bangsa Pushto. Bangsa Pushto ni secara umumnya ialah agama mereka kuat. Kadang-kadang orang sebut Pushto, kadang sebut Pukhto, kadang dia sebut Petan, orang Petan. Mereka ni agama kuat dan rata-rata kalau kita pergi kawasan mereka ni ialah negeri mereka nama Subah Sarhad. Subah Sarhad ke atas sampai ke Afghanistan. Rata-rata wanita mereka semua pakai purdah. Rata-rata wanita mereka. Kalau kawasan negeri lain Punjab itu tak apa berat sangatlah. Tapi kalau kawasan yang Subah Sarhad, rata-rata wanita mereka semua pakai purdah. Dan yang luar biasanya, kadang suami dia tak semayang pun. Suami dia tak semayang, tapi isteri pakai purdah. Wanita mereka pakai purdah dan mereka cukup jaga wanita mereka. Cukup jaga. Sangat jaga. Sana kadang-kadang kalau jeling perempuan dia pun silap-silap boleh bergaduh besar. Bahaya. Jadi mereka ambil berat kerana mereka jaga maruah mereka. Jadi kadang-kadang mereka ni kadang-kadang dia buat rumah tinggi. Rumah dia orang tinggi, 3 tingkat, 4 tingkat. Sana buat rumah, buat dia macam nak buat pun. Suka hatilah nak buat macam mana pun. Tak ada. Dia tak ada macam kita sekarang, macam kita taman, rumah sama. Diorang negara mereka tak ada macam tu. Jadi kadang-kadang, kalau contoh katalah orang tu buat, orang rumah sebelah, mereka ambil berat, tak mudah-mudah untuk naik ke atas atap. Naik atas atap. Sebab apa? Kalau kita naik rumah, naik atas atap, kadang-kadang kita boleh jenguk rumah sebelah. Rumah sebelah nampak kadang bilik dia apa semua. Jadi sebab itu orang di sana kalau mereka buat rumah, jadi kadang ada kawasan atap mereka yang boleh naiklah atap tu, tapi mereka tak naik mudah-mudah macam tu saja. Kalau mereka naik, mereka pastikan dulu orang sebelah ni dia punya rumah dia tutup pintu apa semua. Kadang-kadang kalau bila naik atas atap boleh nampak rumah sebelah. Kadang boleh terus nampak ke bilik dia. Jadi kalau macam tu berlaku, kadang-kadang boleh berlaku sampai tahap boleh berlaku berbunuhan. Jadi sana nak bagi tahu begitu sekali jaga aurat. Faham ke? Tuan-tuan faham apa saya cerita ni? Ialah kalau naik atas atap tu kadang boleh nampak. Kadang boleh nampak kan. Jadi perkara ni berlaku kan. Jadi satu kisah benar berlaku kepada saya sendiri dengan kawan saya. Tapi bukan pada saya sendirilah, patutnya kawan-kawan saya lah. Kerana kawan saya berlaku. Sekali tu kami pergi satu kawasan, dekat kawasan orang mereka ni. Kawasan tu dekat kawasan Pakistan. Bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, sembahyang tarawih. Jadi oleh kerana jemaah yang utama ni, mereka sembahyang tarawih, satu malam mereka sembahyang 1 juzuk. 1 juzuk lebih lah, lebih kurang. Jadi saya dengan kawan saya, kami nak sembahyang panjang, jadi kami sembahyang 6 juzuk. Kawan saya baca 3 juzuk, kawan saya baca 3 juzuk. Jadi dapat baca 6 juzuk. Sebab kami nak habis kawal. Jadi yang jemaah utama, kami tak sembahyang ikut jemaah utama, kami sembahyang berdua je, saya dengan kawan saya, sembahyang berdua, satu malam 6 juzuk, sembahyang tarawih. Jadi bila sembahyang tarawih, kita tak ikut jemaah yang utama di masjid tu. Bila mereka sembahyang tarawih, kami buat tarawih asing. Jadi mereka sembahyang kat bawah, kami sembahyang kat atas. Tapi kami orang luar tak tahu. Apa kami buat? Kami naik atas atap, gelap, malam, kami pun sembahyang kat atas.
Tapi bila semayang, tanpa disedari, rupa-rupanya bila kita baca, suara, saya tak pasti suara saya kuat ke, suara kawan saya tu kuat ke, boleh jadi suara kawan saya tu kuat ke apa, atau suara saya kuat, tiba-tiba, satu orang ahli jemaah masjid, atau imam masjid, cepat-cepat dia naik. Dia cepat kata, berhentikan semayang kamu cepat, berhentikan semayang, turun cepat. Sekarang juga berhentikan semayang. Kami pun kalau, apa salah ni? Kan, cepat-cepat batalkan semayang, sebab semayang sunat, semayang tarawih, semayang sunat, kita batal semayang, turun. Kami, orang situ, dalam keadaan muka ketakutan. Dia kata, apa pasal? Kami tanya, apa pasal ni? Dia kata, kau tahu tak, tadi jiran sebelah ni, dia tadi baru datang bawa senapang. Dia datang, dia nak cari siapa yang semayang ke atas nak tembak. Tapi alhamdulillah lah ada ahli jemaah yang datang, yang ada kat masjid ni, diorang tahan orang tu, tenangkan dia, sabarkan dia, dan bagi tahu bahawa yang buat ni duduk atas tu, dia orang luar tak tahu apa. Kalaulah kata orang Pakistan, mungkin kamu dah ditembak lah. Allahu Akbar. Jadi bila berlaku macam tu, dia orang cerita, kami terpaksa tenangkan dia dekat setengah jam, nak sabarkan dia. Tenangkan dia, sabarkan dia, bagi tahu ni orang luar, foreign, dia tak tahu. Tolong faham. Ni, orang tu pun nak sejuk tu ambil masa. Setengah jam tenangkan dia, dia dah sejuk sikit baru dia pergi. Jadi ni pengalaman lah, lepas tu takut lah kan, tak berani dah, kan tembak pula kan, jadi tak dapat datang warisan puteri. Tapi alhamdulillah hidup sampai sekarang. Jadi itu, tapi ini kisah benar. Jadi apa saya nak bagi tahu, ini berpunca daripada ni. Sebab apa betul juga bila lepas tu saya tengok diam-diam, bukan kita nak jenguk. Rupanya dia marah betul tu kerana bila kita naik atas, rupanya tempat yang atas tu, loteng masjid tu betul-betul dekat dengan sebelah tu rumah bilik dia. Jadi ada keluarga perempuan dia dapat tahu rupanya ada orang naik atas. Dia ingatkan mungkin kami nak jenguk dia. Kan? Kenapa pergi duduk atas nak jenguk dia ke? Kat bilik dia, marah dia. Dia beritahu bapak dia. Bapak dia pun keluar bawa senapang. Tapi alhamdulillah tak ada yang terkorban waktu tu. Syukur. Okey. Jadi sambung. Tapi nak beritahunya itu tuan-tuan dan puan, kalau orang betul-betul jaga maruah, jaga aurat, dia akan marah. Tapi tu tidaklah boleh sampai tahap bunuh macam tu kan. Tapi kerana mereka ini menjaga maruah, maka mereka ambil berat perkara tersebut. Okey, sambung. Wa 'an Rib'i bin Hirash qala haddathana rajulun min Bani Amir annahu ista'dhana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala a'aliju faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-isti'dhan faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhul fasami'ahu ar-rajul faqala assalamu alaikum a'adkhul fa'adina lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhal rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Daripada Sayyidina Rib'i bin Hirash radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, haddatsana rajulun min Bani Amir, seorang lelaki daripada Bani Amir telah menceritakan kepada kami bahwasanya beliau telah annahu ista'dhana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki daripada Bani Amir telah menceritakan kepada kami bahawa beliau pernah minta izin untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi baitin, dalam keadaan baginda ketika itu berada di dalam sebuah rumah. Maknanya dalam sebuah rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lelaki ini sahabatlah. Lelaki yang cerita dari Ibn Hirash ni sudah pasti sahabat. Sahabat ni cerita bahawa satu ketika beliau datang nak jumpa dengan Nabi, ketika itu baginda berada dalam rumah. Baik. Faqala a'aliju, lelaki itu berkata, sahabat ini berkata bahawa boleh saya masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada khadim baginda. Khadim baginda maksudnya orang yang berkhidmat kepada baginda. Khadam. Kepada khadam baginda, ukhruj ila hadha fa'allimul isti'dhan. Engkau pergi keluar jumpa dengan orang ni, dan ajar kepada dia minta izin. Ajar kepada dia cara minta izin. Faqul lahu, dan katakan kepada dia, mana ajarkan kepada dia, qul, katakanlah oleh engkau, assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum, boleh tak saya masuk? Nabi siap bagi tahu cara nak minta izin tu. Cara nak minta izin ialah bagi salam, assalamualaikum.
boleh saya masuk? Fasami'ahu rajul, maka lelaki itu telah dengar apa yang Nabi SAW sampaikan daripada dalam rumah. Faqala, maka lelaki itu berkata, Assalamualaikum adkhul. Maka lelaki itu berkata, Assalamualaikum, boleh saya masuk? Fa'adina lahu Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW bagi izin kepada beliau. Fadaqala, maka beliau pun masuk. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini jelas kan? Maknanya lelaki ni mula datang, cara minta izin ni tak kena. Apa yang tak kena bercara minta izin ni? Tak bagi salam. Tak bagi salam. Pertama bila datang, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Itu sunnah kan? Datang bagi salam. Lepas tu untuk masuk minta izin. Boleh saya masuk? Itu cara dia. Minta izin, boleh saya masuk. Jadi lelaki tu membuat Assalamualaikum adkhul. Mana Assalamualaikum, boleh saya masuk. Ni makna kerana memang dia nak datang nak masuk, nak jumpa dengan Nabi SAW. Maknanya di sini Nabi SAW mengambil berat untuk mengajar adab. Tengok, Nabi bukan tegur je. Nabi bukan tegur saja, bahkan Nabi SAW juga mengajar adab yang betul, bagaimana cara untuk minta izin untuk berjumpa dengan seseorang. Mana apa dia kita dapat dari hadis ni? Bila nak jumpa orang, mula-mula bagi salam dulu, lepas tu minta izin. Minta izin kan. Satu lagi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala. Satu lagi kadang satu kita minta izin kadang nak masuk rumah. Orang tu dalam rumah, dalam bilik, dalam rumah. Satu lagi kadang sebagai contoh, kita datang, kadang contoh kata ada 3-4 orang tengah duduk-duduk. Kita datang kat kedai ke, 3-4 orang tengah duduk-duduk. Ataupun tak kisahlah kat kedai ke kat mana-mana ke, 3-4 orang tengah duduk-duduk. Kemudian kita datang, kita nak join mereka, nak sertai mereka. Maka juga nak sertai mereka, adabnya ialah kena minta izin dahulu. Kita datang kan, kita tahu, ada kawan kita, 1-2 orang kita kenal. Mungkin ada 3 orang tak kenal, tapi 2-3 orang tu kita kenal. Kita pun nak join, kita nak sertai mereka. Maka kalau kita nak sertai juga kena minta izin. Assalamualaikum, boleh duduk sekali tak? Dia kata okey, sila. Kan, biasa macam itulah. Maka kita dah diizinkan baru duduk. Bukan main terus duduk saja. Ini kalau kata kita datang tanpa tujuan untuk nak, maksudnya memang tak dipanggil oleh mereka. Tapi kalau contoh kata dia dah call awal, dia kata, oh datang ni, tengah duduk kat kedai ni, dia datang sekali. Itu lain. Tapi kalau contoh kata kita tak ada pun perjanjian untuk bertemu mereka, kemudian lepas tu kita datang, maka juga kita nak masuk, nak sertai mereka, maka kita kena minta izin. Sunnah lah, sunat minta izin kepada mereka. Tapi nak masuk rumah orang, itu wajib minta izin. Kalau rumah, wajib minta izin. Minta izin tu wajib. Bagi salam sunat. Tapi nak masuk rumah, tu wajib minta izin. Bukan main redah dia, masuk. Okey, sambung. Termasuk juga hadis yang kita, dulu ayat Quran, saya dah terangkan minggu lepas. Bahkan kita juga, anak-anak kita juga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, juga kena ajar antara adab. Anak-anak kita juga kena ajar antara adabnya ialah nak masuk bilik ibu bapa, dia kecil lagi, supaya masuk bilik ibu bapa minta izin. Mungkin kalau dia buat, kadang kena tegur. Tak jalan juga, kadang mungkin kena rotan. Supaya dia faham nak masuk bilik ibu bapa minta izin. Satu lagi juga, kadang anak-anak kita juga, dia kecil juga diajar, ialah supaya tidak terus terjah duduk dengan ibu bapa dia, ataupun dengan ibu atau ayah dia ketika mereka tengah berbicara. Boleh faham kadang-kadang contoh kata, ibu bapa dia tengah sembang dengan ada orang tua. Kadang-kadang mungkin sembang yang mana budak tak sesuai. Jadi kadang-kadang anak kita juga diajar supaya tak terus duduk dengan kita. Kadang-kadang anak kita dah boleh mengerti apa kita cakap. Umur 5, 6 tahun, 7 tahun. Kadang-kadang kita tengah sembang. Kadang-kadang dia nak duduk, juga kena ajar adab. Nak duduk dengan kita, minta izin. Itu antara adab, kena ajar. Kan, bukan dia duduk sahaja. Kadang-kadang mungkin kita bicara berkenaan dengan perkara yang rahsia, atau perkara yang tak sesuai didengari oleh budak. Okey, sambung. Wa an Kildah bin al-Hambal. Wa an Kildah bin al-Hambal
Tadi saya lupa nak bagi tahu. Tapi tuan-tuan, dia bukanlah disyaratkan mesti kena kalau minta izin tu. Boleh saya masuk? Assalamualaikum, boleh saya masuk? Taklah. Boleh menggunakan apa-apa lafaz yang menunjukkan pada minta izin. Jadi kadang orang faham lah apa-apa lafaz yang menunjukkan pada minta izin, boleh lah. Kan bila orang tu dah bagi izin baru masuk. Kita sambung. Wa an Qildah bin al-Hanbal radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi. Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji' faqul assalamu alaikum adkhul. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Daripada Qildah bin Hanbal radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Maka aku masuk bertemu Nabi tetapi aku tak bagi salam. Masuk terus tapi tak bagi salam. Main terjah masuk tapi tak bagi salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, irji'. Kembali engkau, maknanya keluar. Dan katakan assalamualaikum, boleh tak saya masuk? Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadis hasan. Ini pun sama, Nabi SAW ajar sahabat tu. Nabi kata keluar balik. Keluar. Bila nak masuk gang cakap assalamualaikum, boleh saya masuk? Tu Nabi ajar kepada sahabat ni. Okey, sambung. Ni bab ni jelas lah. Okey, bab yang ke-141, babu bayani anna sunnah idza qila lil musta'din man anta an yaqula fulanun fayusammi nafsahu bima yu'rafu bi min ismin aw kunyah wa karahati qawli ana wa nahwiha. Okey, bab ni bab yang ke-141. Bab ni ialah bab yang ke-141, bab yang menjelaskan mengenai bahawasanya sunnahnya apabila ditanya kepada orang yang minta izin, siapa kamu? Maka hendaklah dia mengatakan, saya si fulan, iaitu dengan dia menyebut namanya. Dengan nama yang diketahui. Sama ada namanya sendiri ataupun kunyahnya. Dan makruh dia berkata saya dan seumpamanya. Ni tajuk ni panjang sikit. Bab, kalau tengok kitab ni, bab tentang sunnah menyebutkan namanya bagi orang yang minta izin bila ditanya siapa kamu. Dan makruh kalau menjawab dengan saya. Tapi jawapan ni macam pendek sangatlah. Kan bukan, tajuk ni macam pendek sangat. Sebenarnya tajuk dalam kitab Arab lebih panjang. Cikgu, tadi saya terjemah tadi sama tak dalam tu? Lebih kurang lah. Tapi kalau yang kitab yang kita pakai ni, tajuk dia tak apa sempurna. Saya ulang semula. Bab yang menjelaskan mengenai bahawa sunnahnya ialah apabila ditanya kepada orang yang minta izin, siapa kamu? Maka hendaklah dia mengatakan atau dia menjawab, saya ialah si fulan. Iaitu dia menyebutkan namanya dengan nama yang diketahui. Sama ada namanya sendiri atau kunyah. Kunyah ni maksudnya ialah kadang ada orang kan, macam bahasa Arab kan, Abu. Kan, contoh nama orang tu ialah Abdullah. Kerana dia letak dengan anak, contoh macam anaknya kan, nama Nabil, dia kata saya Abu Nabil Abdullah. Abu Nabil tu maksudnya iaitu kunyah kan. Atau kadang kalau perempuan, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, nama dia Aisyah tapi dipanggil Ummu Abdillah. Okay, baik. Sama ada dia sebutkan nama di sini atau kunyah. Dan makruh dia berkata ana dan seumpamanya. Maksudnya makruh kalau ditanya siapa tu, dia pun kata saya. Itu jawapan macam tu adalah makruh. Okey, sambung. An Anas radhiyallahu anhu fi hadithil masyhur fil Isra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sa'ida bi Jibril ila as-sama'id dunya
fastaftah faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad thumma sa'ida ila as-sama'i thaniyati was-thalithati war-rabi'ati wa sa'irihinna wa yuqalu fi babi kulli sama'in man hadha fayaqulu Jibril muttafaqun alaih. Okey, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dalam hadis beliau yang masyhur dalam kisah Isra Mi'raj. Fil Isra maksud dalam kisah Isra Mi'raj. Qala Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menceritakan, mana hadis ini sebenarnya panjang. Hadis ini sebenarnya panjang, tapi ini Imam Nawawi rahmatullahi alaih telah potong hadis ini daripada yang panjang yang asal kerana hanya nak fokus kepada tajuk yang kita sedang bincangkan. Okey, dalam kisah Isra Mi'raj, beliau telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, okey, Nabi telah cerita dalam kisah Isra Mi'raj tu, okey, antara cerita Nabi apa dia? Okey, apa antara potongan dari cerita Nabi dalam kisah tu? Summa sa'ida bi Jibril ila sama'id dunya. Kemudian Jibril telah membawa aku naik ke langit dunia. Langit dunia maksudnya langit yang paling dekat, langit ketujuh lah. Langit yang paling bawah. Langit dunia ni maksud langit yang ketujuh. Fastaftah, maka Jibril telah minta supaya dibuka. Mana minta izin untuk dibuka. Jibril minta izin untuk dibuka, nak masuk. Faqila, maka ditanya, man hadha? Siapa ni? Qala, maka Jibril berkata, saya Jibril. Mana Jibril letak nama dia, Jibril. Qila, maka ditanya lagi, wa man ma'ak? Siapa bersama engkau? Qala Muhammad. Dia berkata Muhammad. Baginda Jibril AS beritahu yang bersama aku Muhammad. Summa sa'ida ila sama'i thaniyah. Kemudian Jibril bawa aku naik lagi ke langit yang kedua. Wasalisah, dan langit yang ketiga. Warabi'ah, dan langit yang keempat. Wasairina, dan langit-langit yang lain. Maksud langit keempat, 5, 6, 7. Okey, baik. Wa yuqalu fi babi kulli sama'in man hadha. Dan ditanya pada pintu setiap langit ditanya siapa ni? Fayaqulu, maka Jibril AS berkata, saya Jibril. Dan juga ditanya siapa bersama kau? Bersama aku ialah Muhammad. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Minta azan.